5 seconds. And 4, 3, 2. Respons inspirasi dirimu. Masih lagi bersama anda para penonton dalam tajuknya kali ini, Remaja Impian. Yuk saja kita terus kepada soalan email daripada saudara Hafizan daripada Kota Kinabalu. Jauh datang ya. Katanya saya berumur 17 tahun dan bakal mengambil peperiksaan besar pada tahun ini. Masalahnya Ustaz, sampai sekarang saya masih mencari-cari jadi siapakah idola yang sesuai untuk dijadikan ikutan. Dan kerana di sekeliling saya banyak dipengaruhi oleh idola-idola yang berunsur hiburan. Apa pun untuk menjawab soalan daripada adik Hafizan. Terima kasih Saudara Eli. Terima kasih kepada adik Hafizan. Jawab pada Kota Kinabalu. Baik. Pertama sekali, adik Hafizan perlu meletakkan suatu dream. Perlu mengenal pasti apa yang mahu dicapai daripada kehidupan ini. Kalau boleh jawab persoalan apa cita-cita adik 10 tahun daripada sekarang. Nak jadi apa? Nak jadi seorang engineer? Nak jadi seorang architecture? Seorang arkitek? Nak jadi seorang... Maknanya kita kena clear kita nak jadi apa. Kemudian daripada situlah kita cuba selok, kita cuba selak, kita cuba belik. Apakah dalam sejarah Islam ini tidak ada tokoh? Sebenarnya ada. Sejak daripada zaman Rasulullah SAW sehinggalah kepada sebaik-baik kurun 300 tahun selepas baginda Nabi SAW. Sehinggalah kepada tamadun Cordoba. Mungkin kita pernah dengar kehebatan tamadun Islam. Ya, di Iraq sahaja ada Darul Hikmah. Ya, perpustakaan pertama di atas dunia ini. Ilmuwan yang lahir daripada itu cukup hebat. Ibn Sina, Ibn Khaldun, siapa tidak kenal. Tapi malangnya sejarah mereka dipadamkan. Siapa yang memadamkan musuh-musuh Islam ketika mereka melanggar ataupun menyerang Baghdad yang bernama Tentera Mongol. Perkara pertama yang mereka serang tanah perpustakaan dan buku-buku yang dibakar. Sebab apa? Mereka cukup bimbang anak-anak muda membelik sejarah. Sebab apa? Mereka boleh bangkit dengan melihat sejarah. Kata Imam Malik pun, umat ini tidak boleh dirawat, melainkan dengan cara rawatan yang dilakukan oleh generasi yang terdahulu. Sebab itu dah saya menyatakan kepada adik kita, pertama kita kena clear, kita jadi apa. Kalau kita jadi seorang arkitek, katakan kita jadi seorang engineer, lihatlah dan yakinlah daripada begitu ramai tokoh-tokoh yang ada di zaman Andalusia dulu. Ada individu-individu mungkin yang bernama Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun dan sebagainya. Mereka dijadikan idola. Hubungan mereka dengan Tuhan cukup kuat, tapi mereka juga ada kepakaran untuk hebat dalam ilmu mereka. Idola-idola yang jahat tadi itu pasti akan sentiasa mengganggu kita. Tak boleh lari. Mungkin kita akan menyatakan, oh jauh sangat ni Ustaz, sebab zaman dulu tu jauh tu. Nak tiru macam mana ni, jauh sangat. Tak nampak kan? Tak nampak. Nak cerita sejarah ke kami pun kami tak tahu siapa boleh cerita. Jadi tak salah sebenarnya saya nak nyatakan. Kita katakanlah kita jadi penyanyi. Nak ambil penyanyi yang baik. Pemakaiannya baik. Suara bukan sekadar baik, penampilan pun baik. Saya kira ramai. Kalau nak cari pelakon, ambil pelakon yang baik. Pelakon yang image-nya baik, perkataannya baik. Supaya kita ada satu motivasi. Dan sebenarnya Islam dan agama kita ni tidak pernah ada kesusahan, tidak pernah menyekat potensi insan. Bahkan ia hanya tukar sahaja daripada kedudukan yang tidak baik kepada kedudukan ataupun jalan yang baik. Itulah secara ringkas saya kongsi. Itulah tadi para penonton persoalan yang telah dijawab oleh Ustaz kita, Ustaz Syahri. Ya Ustaz, mungkin Ustaz boleh simpulkan daripada awal hingga ke akhir kita menceritakan remaja impian ini. Mungkin Ustaz nak sampaikan sesuatu kepada penonton. Sebagai rumusan kepada sidang penonton, bila berbicara tentang remaja impian ini, ketahuilah kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu mahu melihat masa depan negara ini, lihatlah pada anak-anak muda. Saudara-saudari semua, kalau kita baca akhbar-akhbar Metro, akhbar-akhbar Cosmo dan pelbagai akhbar yang lain, kita akan lihat hakikat dari realiti remaja yang ada pada hari ini. Itu sudah cukup menjadi jawapan ketika kita tidak ada kemampuan untuk melihat dan mengelak laporan-laporan yang lain yang kita tidak ketahui. Apa yang ada di dada akhbar mungkin sekelumit daripada masalah sebenar. Ini kebimbangan yang perlu ada pada kita. Dan menyeru diri saya dan sidang penonton untuk kita rawat dan kita perbaiki anak-anak kita, remaja kita bermula daripada keluarga. Dan yang paling penting, anak sekolah, peranan guru dan seluruh pendidik-pendidik
Kerana di sinilah medan sebenar mereka dilatih untuk bersedia mewarisi kepentingan negara pada masa akan datang. Terima kasih. Okey, terima kasih para penonton. Betul mendalam sekali kesimpulan daripada Ustaz Syahri kita ya para penonton. Saya berharap pada para penonton dapat mengamalkan isi-isi yang telah disampaikan, tips-tips yang disampaikan oleh Ustaz Syahri, dan saya berharap pada para penonton dapat utarakan sebarang pertanyaan, komentar ataupun cadangan kepada respon@islam.gov.my. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahri kerana datang kita di studio, dan kita akan berjumpa lagi di hari yang akan datang insya-Allah. Dan kepada para penonton, kita akan bertemu di hari dan waktu yang akan datang bersama Respons Inspirasi Dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.